Baik, kita masih lagi memperjuangkan isu pendidikan dan juga memastikan sebenarnya mendapat ilmu sebaik mungkin. Tetapi kena ada penjagaan mata yang berkualiti demi kesihatan yang berpanjangan. Kerana kita tahu di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini banyak aktiviti dilakukan di rumah daripada work from home sehinggalah ke proses pengajaran dan pembelajaran juga dilakukan di rumah. Jadi kita nak tahu mungkin kesan daripada penjagaan mata, kesan mata kita daripada kita terlalu lama menghabiskan masa menghadap gadget dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui ada tips ataupun kesan jangka masa panjang ataupun pendek, kita akan bersama dengan seorang pakar perunding ophthalmologi dan pediatrik ophthalmologi, Dr. Nur Azah Abdul Rahman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bersama kita pagi ini di MSI. Baik Doktor, tadi kita memberikan mukadimahnya tentang penggunaan gadget yang berterusan ya. Kadang-kadang yang memang itulah saja jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi kadang-kadang sampai pagi sampailah ke malam ada juga program-program yang dilaksanakan ya. Mungkin pelajar sampai siang saja sebab ada tamat pukul 5 petang contohnya, tapi guru mungkin terpaksa masukkan data. Jadi berterusan. Jadi apakah langkah pencegahan yang terbaik? Silakan Doktor. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton MHI. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Ya. Jadi di sini apabila seseorang itu menggunakan elektronik media atau gadget secara berterusan, mereka boleh mendapat satu keadaan dinamakan ketegangan mata digital atau digital eye strain, kadang-kadang juga dikenali sebagai computer vision syndrome. Antara gejala yang kita dapat ya, mereka akan mengalami atau mengadu masalah mata yang sakit, pedih, panas, berpasir dan juga berair kadang-kadang. Ya. Selain itu, pandangan juga boleh menjadi kabur. Mereka fokus kepada objek yang dekat dan tengok ke objek yang jauh. Ya. Kadang-kadang sakit juga mengadu, mereka mengalami sakit kepala di sekitar mata ni, ya, sehinggalah ke tengkuk ataupun ke bahu. Ya. Jadi gejala ni biasa kita lihat pada golongan dewasa. Golongan kanak-kanak mungkin cara presentasinya agak berbeza. Ya. Mereka mungkin mengadu sakit mata ataupun mereka kurang mengadu tetapi lebih suka mengadaptasi dengan cara contohnya berkelip dengan lebih kerap atau lebih suka mengutuk mata. Jadi kita tahu golongan kanak-kanak ni dah lebih mudah terjejas kerana mereka ni kurang pemahaman mengenai kesihatan mata dan tabiat penjagaan yang baik. Ya. Dan jika kanak-kanak itu ada masalah rabun, ya, rabun yang tidak diketahui, jadi mata mereka perlu bekerja lebih keras untuk fokus ya, pada semua. Jadi saranan saya adalah ibu bapa perlu fokus dan teka terhadap sebarang perubahan pada tabiat anak mereka. Ya. Di sini saya nak kongsikan ya, tips-tips penjagaan yang perlulah. Ya. Dan kita tahu bahawa kita tidak boleh mengelak daripada menggunakan gadget. Ya. Gadget ni perlu kerana kita mesti mengikut arus kemodenan. Pembelajaran, komunikasi, pembelian dan hiburan semua menggunakan gadget sekarang ni. Jadi jangan halang anak anda dari menggunakan gadget. Tapi langkah terbaik ialah untuk meningkatkan kesedaran anak anda mengenai kesihatan mata. Jadi seloknya kita berbincang hari ini mengenai masalah yang akan timbul dan bagaimana kita nak implementasikan tips-tips untuk mengelakkan keadaan kita panggil computer vision syndrome. Tips yang pertama ya. Jadi seloknya kita ingat tips ni, kita ingat ABC lah ya. Mudah saya nak ceritakan ya. Jadi A itu kalau boleh kita avoid ya. Avoid excessive screen time ya. Jadi kalau boleh, bayi yang kurang daripada 18 bulan ni kita tidak memberikan pendedahan skrin pada mereka. Kerana bayi ya, perlu belajar dari persekitaran untuk meningkatkan daya kognitif dan sosial interaksi. Untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun, ya, maksimum pendedahan pada skrin tidak boleh melebihi 2 jam sehari. Ya, jadi hadkan penggunaan gadget hanya untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Jadi galakkan anak anda bermain fizikal dan belajar berinteraksi. Ya. Jadi untuk golongan yang lebih dewasa, cuba hadkan penggunaan gadget untuk tujuan pembelajaran dan yang penting semata-mata. Kemudian kita lihat pada tips seterusnya iaitu break and blink. Ya. Jadi apa yang berlaku apabila mata kita ni fokus kepada sesuatu objek yang dekat tu terlalu lama. Ya. Ketika kita melihat satu objek yang dekat, ya, otot-otot di dalam mata tu, ya, otot-otot di dalam mata ni
ada satu otot yang bekerja keras ya untuk mengawal saiz kanta supaya image daripada jauh tu akan difokuskan pada titik mata, titik teka di dalam mata ini. Ya. Ini adalah kita panggilkan proses akomodasi. Jadi jika mata kita terlalu lama fokus pada jarak yang dekat, kita akan mendapat kekejangan otot-otot intraocular ataupun kita panggil accommodation spasm. Biasanya seseorang itu akan mengadu pandangan matanya akan kabur dan mereka akan rasa sakit kepala, pening kepala di sekitar mata ni. Ya. Doktor, Jadi eloknya, ya. Adakah benar setiap sejam yang kita peruntukkan untuk melihat gadget itu, kita perlu berehat selama 10 minit? Maknanya selepas sejam kita melakukan kerja-kerja dan sebagainya, kita perlu berehat seketika selama 10 minit untuk merehatkan mata. Betul ke doktor? Ya, betul. Ya. Sebenarnya kita kena ingat undang-undang 20-20-20. Di mana setiap 20 minit yang kita peruntukkan untuk skrin tu, kita perlu lihat 20 saat sahaja and look away dalam lebih kurang 20 kaki jaraknya. Ataupun 20 kaki ya, lebih kurang 6 meter lah untuk kita rehatkan mata kita. Dan satu lagi tips yang kena ingatkan ialah always blink. Kenapa berkelip mata ni penting? Ialah apabila kita mengelip mata, ia membantu mendistribusikan air mata kita ke seluruh kornea dan permukaan mata. Jadi kita akan tidak mudah untuk mendapat mata kering ya. Lebih-lebih lagi pada anak-anak yang ada masalah dengan alergi atau terdedah pada habuk, mereka sangat mudah untuk dapat mata kering. Tips seterusnya ialah kita berbincang mengenai silau. Ya. Jadi berikan perhatian tentang percayaan persekitaran. Ya. Elakkan sumber cahaya yang boleh memantul daripada skrin tu dan rendahkan juga tahap cahaya latar belakang skrin. Ini adalah untuk mengurangkan silau kerana kita tahu silau boleh menyebabkan kontras yang sukar untuk anak-anak memfokus. Ya. Kalau boleh untuk anak yang kecil, ya, kita besarkan sikit font pada latar belakang untuk mudah dia membaca. Jadi itu tips yang seterusnya. Kita bercakap mengenai distance. Ya. D ialah distance. Ya. Distance ni kita nak bercerita mengenai jarak di antara gadget yang kita gunakan dan mata kita. Ya. Di sini suka saya nak terangkan mengenai 1, 2 dan 10. Ya. Jadi 1 ni ialah jarak terbaik untuk gadget kita. Ya. Contohnya untuk kita buat near work, handphone ataupun tablet, letaknya 1 kaki daripada mata kita. Jadi macam mana kita nak cakap dengan anak kita 1 kaki tu ialah dengan cara kita ajar mereka supaya pegang seperti ini. Ya. Pegang seperti ini, jadi jarak antara muka dan siku tu itulah jarak yang terbaik. Dan komputer pula seeloknya diletakkan di atas meja, jaraknya lebih kurang 2 kaki ataupun 60 cm. Itu adalah intermediate distance and comfortable. Dan smart TV ataupun skrin yang lain mestilah letak lebih kurang 10 kaki ataupun 3 meter jaraknya. Jadi kenapa penjarakan ini penting? Sebab kita tahu sudah banyak kajian dilakukan mengenai penyakit rabun jauh ataupun myopia ya, yang dikaitkan dengan kanak-kanak membuat near work terlalu lama. Jadi tips yang selepas ini, kita bercerita mengenai ialah ergonomik. Apa itu ergonomik? Ergonomik ialah satu sains pengkajian di antara diri kita dan tempat kerja kita. Jadi anak-anak ni mereka akan belajar di meja belajar mereka lah. Ya? Jadi kita perlu peka terhadap posturing anak-anak kecil. Ya? Contohnya kita lihat sekarang ni anak-anak kecil ni diletakkan di meja yang besar, kursi yang tinggi dan skrin pun agak tinggi. Dan anak-anak terpaksa mendongak untuk melihat skrin. Jadi ini boleh menyebabkan mereka mengalami masalah mata kering. Jadi pastikan ergonomik itu penting. Ya. Kedudukan skrin itu seeloknya pada aras mata ataupun 15 degree ke bawah. Dan pastikan juga kedudukan tangan dan kakinya 90 darjah dengan lantai dan meja. Kerana kita nak anak-anak kita ni berkembang dan membesar dengan postur yang betul dan mereka tidak mengalami masalah sakit bahu ataupun yang lain-lain. Ya. Okey. Jadi tips yang terakhir yang saya nak kongsikan kali ini ialah mengenai family time. Ya, family time ni ialah kita cuba wujudkan satu masa di mana seluruh ahli keluarga bekerjasama untuk tidak menggunakan skrin. Terutamanya ialah 1 jam sebelum tidur. Ya. Di sini ingin saya terangkan mengenai kesan sinar biru. Ya. Apakah itu blue light effect ataupun sinar cahaya biru? Ya. Sinar biru ialah cahaya bertenaga tinggi dan bergelombang rendah. Ya.
secara semula jadinya kita dapati pasti cahaya matahari, tapi turut dipancarkan pada permukaan yang menghasilkan cahaya, contohnya di skrin atau LED light ataupun di fluorescent. Jadi pendedahan kepada cahaya biru yang berlebihan ini boleh mengganggu kitaran tidur ya. Jadi ia mengurangkan rembesan hormon melatonin. Jadi anak-anak menghadapi kesukaran untuk tidur. Jadi cuba kita elakkan penggunaan gadget 1 jam sebelum waktu tidur dan galakkan anak-anak kita ni untuk keluar ya, do outdoor activity. Kerana kita tahu banyak kajian menunjukkan bahawa outdoor activity, exposure to sunlight adalah baik ya. Lepas kelas saya cakap tadi sampai pukul 5 kan. 1 jam bawa mereka keluar, galakkan mereka keluar padang ataupun di halaman rumah, dedahkan pada cahaya matahari untuk mengelakkan penyakit rabun jauh atau myopia yang progresif. Okey, baik doktor. Okey, Maknanya penting untuk ibu bapa sendiri untuk mengawal ataupun ambil peduli tentang bagaimana cara anak kita menggunakan gadget dan sebagainya agar tidak mendatangkan kesan untuk jangka masa yang panjang. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Dr. Nur Azah Abdul Rahman, pakar perunding oftalmologi dan pediatrik oftalmologi yang berkesibukan hanya tentang mata tapi juga dari segi kesan pada fizikal, kerana ia kalau terlalu lama sangat dengan gadget mendorong kepada obesiti, kesukaran untuk tidur, tingkah laku yang berbeza yang mungkin agresif ya. Jadi masa untuk kita memerhati dan mendengar rintihan dan luahan anak-anak yang sedang tekun belajar dalam PDPR.